tengok dengan cahaya lampu tu. Dia tengok, ambil kau, bergerak kat pipinya kan. Hai, Assalamualaikum, ahlan wa sahlan, konnichiwa dan selamat datang daripada Tekopik Channel. Okey, nama aku A dan kisah malam ini adalah kisah segmen sambungan yang kalau korang semua belum tengok lagi, aku akan attach dekat mana-mana link dekat dalam video ni. Okey, kisah kali ni aku dah ada nama untuk segmen ni, iaitu Kisah Bersama Ibu. So, mari kita proceed untuk cerita seterusnya dan tajuk akan diberikan oleh mak aku, bukan aku. Sebab ini segmen dan kisah dia, bukan aku. Okey, so kita akan pas mic ini. Okey, sebelum tu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Okey, cerita ni lebih kurang waktu dia lebih kurang tahun 89. Umur ibu masa tu dalam 16 tahun macam tu lah. Tempat yang sama dekat kampung baru tu juga. Kawasan tu memang banyak hantu. Jadi kisah ni lebih kurang tajuk dia hantu berulat, muka berulat. Tak kisahlah, sebab muka dia berulat. Yang nampak budak-budak bujang yang lepak depan masjid. Diorang dah balik silat, diorang lepak dekat depan masjid. Sebab depan masjid tu ada satu public phone lama yang warna oren tu, yang klasik tu. Klasik kan. Jadi diorang ni ramai, semua budak-budak silat balik lepak dekat situ. Ibu buat apa kat situ? Ibu tak ada. Ibu diceritakan oleh salah seorang budak yang lepak. Dan adik ibu ada kat situ. Adik ibu nombor 3. Adik ibu nombor 3 tu memang brutal lah. Nama adik ibu tu T lah, mula dengan T. Jadi dia ni pun silat juga. Jadi dia dengan geng-geng budak-budak silat ni ada kat situ. Jadi dia balik lari tu dengan basikal pun dia junjung sekali. Itu yang ibu tahu ceritanya. Sebab dia lari masuk dalam kelambu ibu. Dia dicerita. Itu yang ibu tahu ceritanya. Salah seorang daripada kawan silatnya tu, yang kahwin tadi tu lah. Yang kahwin tu, dia dah kahwin umur 19 masa tu. Tapi masa ni umur dia tua setahun beribu. Jadi maksudnya umur dia 17 masa tu. Jadi 2 tahun ke belakang lah daripada cerita yang pertama, yang episod sebelum ni kan. Jadi cerita ni 2 tahun ke belakang daripada cerita yang gula-gula tu. Ini cerita masa dia lagi muda sebelum kahwin. Umur dia 17, umur ibu 16 pula kan. Jadi zaman-zaman nakal, belajar-belajar silat kat kampung tu lah. Jadi diorang ni ceritanya, budak-budak bujang ni lepas diorang balik semayang beramai-ramai, lepas tu diorang pergi silat. Balik silat tu selalunya habis dalam pukul 1 macam tu lah. Jadi diorang ni suka lepak dekat depan masjid tu sebab ada satu lampu tiang, macam tiang lampu yang boleh terangkan keadaan kat situ lah, terang. Lepas tu walaupun dekat dengan pokok ara yang berantu tu, tapi diorang ni biasalah budak-budak silat kan. Dekat-dekat situ juga, memang kawasan tu memang berantu lah. Lepas tu diorang tengah lepak-lepak ni, sekali tiba-tiba diorang perasan ada satu perempuan pakai baju putih lusuh pergi dekat public phone tu, bercakap dekat telefon tu, dekat public phone tu. Dia ambil telefon tu, dia bercakap. Tapi patah-patah perkataan yang dia cakap memang tak faham. Perasan datang daripada mana? Sebab diorang kan tengah lepak, tiba-tiba ada perempuan kat situ. Tapi sebab muka dia kan menghadap ke dinding telefon tu, diorang ni pula duduk dekat luar pagar masjid. Ada satu batu besar. Jadi macam lebih kurang macam, sebab dia belok macam keluar daripada masjid tu, ada macam satu sempang dekat lah. Macam kalau ada kereta, parking 2 kereta lah, macam tu. Boleh nampak lah, boleh dengar kalau orang tu cakap-cakap tu, boleh dengar lah. Tapi kalau cakap kuat tu dengar lah. Tapi sebab dia cakap tu macam berdengung, tak apa dia cakap kan. Jadi yang budak-budak ni, biasalah budak-budak bujang kan, diorang tengok ada anak dara pakai baju putih, rambut panjang, takkanlah tak perasan benda tu belik kan. Tapi kalau nama budak bujang ni akan pantang tengok perempuan nak menyakat aja kerjanya kan. Jadi dia pun usik lah. Dia macam geng-geng dia tu macam cakap lah, ada awet lah awet. Zaman tu kira panggil perempuan ni macam apa ya, zaman ibu tu dong. Bukan, tu kau Kelantan. Diorang panggil macam, kalau nampak makwa ni macam diorang panggil macam awet ke apa ya, ibu tak ingat lah. Tapi kira macam makwa lah, macam ada makwa macam tu lah. Jadi diorang ramai-ramai ni tak semuanya nakal, tapi ada jugalah yang terlebih berani. Macam tu. Lepas tu diorang tengok dia bercakap tu punya lama.
Padahal diorang ni kan masing-masing kan nak telefon juga. Cuma tinggal lagi diorang tak adalah terdesak sangat nak telefon. Tapi biasalah gata-gata nak telefon. Mungkin ada yang baru-baru nak berkenalan dengan mak-mak baru ke, diorang nak telefon lah mungkin. Tapi perempuan yang tadi tu telefon dan nak dekat setengah jam tak pergi-pergi. Jadi diorang ni lama-lama panas lah. Dalam masa yang sama menyakat kan. Takkanlah telefon lama sangat. Kalau nak lama sangat bawa balik lah dengan telefon-telefon tu sekali. Macam tu lah. Ada yang cakap macam tu lah. Lepas tu budak tu budak tu tak hiraukan. Dia terus je bercakap macam biasa. Dengan keadaan dia yang berdiri, dengan rambut dia yang panjang tu, menghadap ke telefon tu. Pegang telefon tu, ketawa lah, apalah macam tu lah. Macam mengilai perlahan macam tu lah. Tapi tak adalah macam baju kurung lusuh tu. Macam putih. Kalau baju tu putih macam style Kak Pon tu, mesti ada orang takut kan. Ini baju kurung lusuh yang macam anak dara dulu-dulu, yang mungkin miskin ke apa ke, tak tahulah. Jadi diorang ni biasalah fikir kampung. Anak dara dulu mana ada duit nak beli baju mahal. Jadi kalau baju kurung lusuh tu biasalah tu anak dara kampung kan. Jadi tengok yang peliknya rambutnya panjang. Takkanlah diorang tak perasan dah pukul berapa dah tu kan. Lepas tu lah menggatal lagi. Padan muka hantu pemarah. Sekali tu dia macam takkanlah telefon lama sangat, kita orang pun nak pakai gak kan. Cakap yang tu. Lepas tu dia buat tak tahu je. Dia telefon ni macam tu, entah apa-apa macam tu lah. Habis salah seorang ni, diorang ni pun macam nak tunjuk berani lah, nak tunjuk hero dan ramai-ramai kat situ. Lebih daripada 7 orang 8 orang macam tu kan. Semua budak-budak silat. Ada yang tinggi, ada yang rendah, tapi umur lebih kurang sebaya lah juga kan. Macam tu. Lepas tu dia pun salah seorangnya tu, tak salah ibu tu yang pergi tu, ibu rasa yang nama mula dengan huruf senang cerita nama dia Lan lah, senang cerita. Dia yang paling nakal lah dalam kumpulan tu, nak tunjuk berani. Lepas tu dia pun pergi dekat. Lepas tu dia pergi dekat telefon lama tu kan ada lubang macam kaca. Lepas tu dia tepi, kalau public phone lama tu kan warna oranye. Lepas tu kan dia punya rumah telefon tu warna oranye. Lepas tu dia ada satu cermin jernih yang lut sinar, boleh nampak ke kanan ke kiri macam tu. Jadi kebetulan lubang tu cerminnya dah pecah. Biasalah gangsterism. Kira apa, budak-budak kampung pecahkan ke apa, kita tak tahulah. Lepas tu dah berlubang, cerminnya tak ada. Jadi boleh bobos terus lah, nampak muka dia lagi jelas. Macam tu. Jadi dia pun pergilah dekat-dekat dari kanan. Kan, sebab mukanya memandang ke kanan. Sambil dia telefon, dia tekuk mukanya dekat telefon tu, tapi mukanya pandang ke kanan. Macam tu. Yang diorang ni daripada belakang. Nak berani sangat, diorang datang dekat. Yang seorang tu lah, yang lain tu ada tepi-tepi tu. Dia datang dekat, dia intai-intai muka budak tu, muka budak yang telefon tu. Sebab tak hiraukan orang panggil apa pun, dia tetap bercakap, ketawa kan. Seronok OTP. OTP dengan geng-geng dia juga agaknya ke, tak tahulah kan. Lepas tu agaknya menyebuk je orang ni. Aku OTP pun tak boleh agaknya kan. Aku nak bercakap pun tak boleh. Sekali budak ni pun datang dekat-dekat. Dia datang, hai, berani nampak? Macam tu kan dia cakap, hai, Assalamualaikum, berani nampak? Dah malam ni takkanlah tak takut kita orang ni ramai-ramai kat sini. Tu budak tu bercakap juga tu, tak hirau kan. Kena palau. Lepas tu dia datang dekat, dia ulurkan muka dia dekat yang cermin kosong, macam lubang tu lah. Yang ada satu ruang untuk boleh kita tengok ke kanan ke kiri, tapi dah tak ada cermin. Maknanya kalau kita ulur tangan pun boleh tembus lah benda tu kan. Dia pun ulurkanlah muka dia sedekat yang boleh, tapi tak adalah sampai kepala yang termasuk dalam rumah telefon tu kan. Dekat lah maksudnya. Dia tengok dengan cahaya lampu tu. Dia tengok, ambil kau, gerak kat pipinya kan. Lepas tu dia, apa benda tu? Lepas tu dia tengok betul sekali. Dia tengok lah. Lepas tu dia tengok sekali budak tu yang telefon tu. Dia ambil kau, dia pandangkan mukanya. Macam tu, seketul dia pandang mukanya kan. Lepas tu dia siap ketawa. Ngilai kan. Itu rasa hantu daripada pokok ara tu turun dekat public phone tu. Dia tengok asyik melepak kat situ, tak kerti nak balik katnya. Ambil kau. Lepas tu dia tengok, setan katanya. Setan, hantu bodoh, hantu. Macam tu lah. Yang budak-budak yang lain mana lepak kat atas basikal, yang mana lepak kat atas batu apa semua tu. Yang mana naik basikal, dia naik motor kan. Yang naik basikal tu kayu-kayu tak lepas, dia junjung dia basikal. Adik ibu yang nombor 3 tu pun kira
basikal ibu lah dibawanya. Masa tu basikal chopper, dia bawa basikal ibu, dia kayu-kayu tak lepas, dia junjung je mas. Kan. Lepas tu yang seorang kawan ibu ada kat situ juga kan, namanya Zack. Dia naik basikal BMX. Basikal BMX tu ringan kan, sebab basikal mahal kan. Dia junjung je, lambat kata dia junjung sampai dekat tengah-tengah tu kampung tu. Yang lain semua ada naik motornya pun tak start tinggal. Yang mana jalan kaki semua lari tak cukup tanah, bertempiaran lari semua. Lepas tu kisahnya tu, adik ibu tu balik lari naik basikal, campak basikal tu kat luar, terus masuk rumah. Lepas tu terus masuk dalam kelambu, terus duduk kira baring kat sebelah ibu. Kan. Dia panggil ibu Mak Inun kan. Minun, aku nak tumpang tidur kat dalam kelambu kau katanya. Aku cakap, kau ni kenapa? Cakap tu. Cakap, aku nampak hantu bodoh katanya. Tu kata, hantu apa? Cakap hantu, Pontianak katanya tu lah. Dia cakap, bulat mukanya, bodoh katanya tu. Kata, tu dia cerita lah, menggigil lah. Kata, padan muka kau, siapa suruh kau lepak kat situ macam tu lah. Besok kecoh lah. Macam tu kan, kata macam ni macam tu lah. Itulah kisahnya yang pasal hantu. Benda yang menyakap budak-budak. Kira dia macam Pontianak, muka bulat tu. Kan, tak tahu, ibu tak tahu nak reti, nak letak tajuk, tapi itulah yang nampak kan. Itu yang kisah pendeknya. Ada juga yang macam budak-budak lelaki ni suka merayakan malam-malam balik, entah pergi mana ke tak tahulah. Tak tahu je ibu masa tu dalam pukul berapa. Ibu balik kerja kan masa tu, umur ibu 16. Umur ibu 18. Masa tu ibu dah kerja lah, 18. Ibu dengar bunyi budak lelaki menjerit, Setan. Dia macam bukanlah budak lelaki, suara dia suara lelaki lah, tapi bukanlah orang tua yang dah kahwin. Bunyi suara budak remaja belasan tahun lah. Tapi ibu tak kenal pun siapa dia, sebab ibu dengar dia naik motor Vespa. Sebab bunyi motor Vespa kan, kita boleh tahu bunyi motor Vespa kan lain. Jadi dia naik motor Vespa. Lepas tu dengar dia naik motor tu sampai daripada ada kat depan rumah ibu tu sampai ke ujung, dengar bunyi suaranya di bawah angin kan. Malam lah. Setan pekik kan. Setan. Lepas tu pusing balik. Setan. Kita orang pun tak tahu apa benda lah tu. Sekali besoknya kecoh lah, cakap budak tu, dia cerita lah. Biasalah tersebar masa zaman tu, tak ada zaman macam sekarang ni viral lah apa benda. Zaman ni mulut-mulut lah diorang cerita. Dia kata rupanya yang budak tu nampak penanggal. Dia berjurai-jurai ikut kat situ kan. Lepas tu lagi laju motor Vespa tu berjalan, dia mengikutnya budak tu kesana ke sini. Ambil kau kan. Ada banyak lah kisah. Tak bagi merayau malam-malam. Itu kisah-kisah pendeknya lah. Ada lagi satu kisah tu. Ini kira pendek jugalah, tapi kira tak adalah pendek sangat. Macam masa tu, ini kisah ibu masa dah tunang dengan ayah. Ibu masa tu OTP kira telefon dekat masa tu ayah masukkan telefon rumah, telekom kan. Masa tu ibu tengah bergayut lah, kira zaman tu cakap bergayut kan. Ibu dah tunang ayah masa tu. Jadi ayah masukkan rumah ibu orang kampung, tak ada telefon. Jadi ayah kesian tunangnya, tak ada telefon. Jadi dia masukkan telefon dekat dalam rumah ibu lah, maksudnya telekom lah. Dia mohon telefon apa semua masukkan. Jadi adalah telefon rumah. Jadi ayah telefon ibu balik kerja. Lepas tu ibu rumah orang dulu mana ada kipas. Jadi kan adik-adik ramai. Jadi ibu pun buka tingkap papan, bukan tingkap nako. Kalau tingkap nako dia ada kaca-kaca, banyak kaca-kaca sekeping-sekeping tu kan. Ini tingkap papan, dia buka terus. Lembu pun boleh masuk. Bukanlah lembu, maksudnya monyet pun boleh masuk lah. Kalau ibu masa tu umur 18 tahun, boleh je lompat daripada tingkap tu. Maknanya orang boleh je masuk ikut tingkap tu. Maknanya besar lah tingkap tu. Jadi ibu buka tingkap tu. Lepas tu ibu jongolkan kepala ibu keluar sebab panas. Ibu nak udara angin malam tu. Dalam pukul 9 lebih juga macam tu. Sebab lepas sembahyang isyak macam tu, baru-baru nak lepas sembahyang isyak, macam 8.45 ke 9.5 minit, macam tu lah. Jadi senang cerita waktu-waktu orang sembahyang isyak lah, senang cerita. Jadi masa tu ibu baru balik kerja ke malam minggu, ibu tak ingat lah. Lepas tu ibu telefon tu, ibu punya muka ni kira sambil telefon dengan ayah, ibu tengok pemandangan dekat luar rumah tu. Tengoklah kanan lah kiri ni, gelap lah dah malam kan. Lepas tu ibu nampak ada satu lembaga macam perempuan pakai telekung jalan daripada dalam hutan tu, berjalan pelan-pelan, tapi tak nampak macam orang berjalan, tapi nampak dia licin, soft je. Tapi sebab masa tu ibu tengah telefon dengan ayah, otak ibu terbahagi dua.
dia tak fokus. Jadi ibu tak fikir pun tu hantu ke apa. Ibu fikir orang nak pergi sembahyang, mungkin dia nak cari anak dia tapi dia pakai telekong tak buka lagi ke. Macam tu lah ibu fikir. Ataupun dia nak pergi sembahyang kat masjid yang bergantu tu lah, tapi yang ke masjid yang apa tadi, ada yang orang nampak hantu bulat tu kan. Kat situ memang masjid besar dekat situ je. Kat kampung yang kita orang punya kampung ni, kampung kanan ni, ada surau kecil je lah. Jadi ibu fikir macam tu. Tapi zaman tu kalau nak pergi mana memang susah sikit, sebabnya kenderaan orang masing-masing tak ada, nak kena jalan kaki. Jadi kalau dia jalan kaki selalunya ramai-ramai. Jadi kalau seorang tu kita fikir mungkin dia bersungguh lah, alim lah nak pergi sembahyang kan. Jadi kita tak ada fikir takut sebab dia pakai telekong. Lepas tu ibu nampak dia jalan daripada belakang tu, dia jalan daripada hutan. Sebab rumah mak ibu tu memang last belakangnya memang hutan. Jadi ibu nampak daripada tingkat tu, ibu jonggolkan separuh badan ibu keluar tu. Sebab ibu nak udara malam sejuk kan. Sambil borak dengan ayah. Masa ibu dah tunang kan, borak dengan ayah, borak kosong lah maksudnya. Lepas tu sebab kat dalam kan bising, daripada ibu ramai. Jadi ibu jonggolkan kepala ibu keluar sebab ibu nak dapat angin malam. Satu lagi ibu panas. Kan kat dalam tu macam suasananya agak panas lah sebab terkuap kan. Ibu hulurkan separuh badan ibu lah, tapi tak ada sampai terbongkang jatuh keluar kan. Macam agak-agak lah. Sambil ibu borak dengan ayah tu, ibu nampak ada perempuan tu berjalan tu. Lepas tu ibu cakap dengan ayah masa tu, ibu cakap, bang, ada orang pakai telekong, dia cari anak dia ke tu. Lepas tu ayah kata, siapa? Sebab ayah kan dalam telefon, jadi dia tak ada nampak. Dia bukan nak dengar apa ibu cakap pasal hantu, dia nak dengar suara ibu juganya kan. Biasalah tengah bertunang kan. Ayah kan kira kata ayah kan cinta hati saya. Tak kisahlah kan. Lepas tu ibu nampak dia jalan makin dekat tu. Lepas tu ibu macam, orang ni nak pergi mana? Apa pasal dia jalan dalam hutan, padahal ada tempat yang laluan khas daripada, sebab sebelah rumah mak ibu tu adik-beradik bapa ibu punya rumah. Kira bapa ibu dengan abang dia tu rumahnya macam bersebelahan lah. Lepas tu bapa ibu punya abang tu dia ada banyak rumah sewa. Jadi rumah sewanya tu adalah dalam 6 biji macam tu ke belakang lagi. Jadi ibu fikir itu orang-orang sewa yang bapa saudara ibu punya rumah tu punya orang menyewa. Macam tu ibu, sebab tu ibu tak fikir hantu. Tapi yang pelik, kenapa dia datang daripada hutan? Kenapa dia tak datang daripada sebelah bapa saudara ibu punya kawasan rumah sewa? Tapi sebab otak ibu fikir memang ada satu laluan kecil untuk jalan kaki je, sebab ni arwah nenek ibu kalau pergi kebun memang lalu kawasan tu juga. Sebab macam ada laluan kecil untuk ke rumah mak ibu tu kan. Lepas tu ibu tak ada fikir apa. Lepas tu dia jalan makin dekat. Lepas tu ibu macam okey, dah dekat kan. Tapi masa dia dah dekat tu pula, ibu pandang ke jalan raya. Lepas tu tahu-tahu benda ni dah muncul kat bawah ibu tu. Macam dah kan kita berdiri, sebab rumah mak ibu kan rumah atas bawah. Jadi kira tempat yang ibu keluarkan kepala tu tinggi lah, sebab bawah tu ada bawah rumah. Kira bawah tu ada bawah rumah. Orang lama-lama orang dulu-dulu punya rumah kan bawah, rumah bawah, atasnya rumah atas. Jadi yang ibu menjonggolkan kepala tu, itu rumah atas. Jadi tinggi lah. Jadi orang yang pakai telekong tadi tu dekat bawah ibu lah maksudnya. Tapi dia lalu betul-betul dekat bawah mata ibu tu. Ibu nampak dia berhenti, tapi dia tak pandang ke arah ibu. Dia berhenti kat situ betul-betul sebaris dengan mata ibu tu kan. Lepas tu tapi ke depan sikit je, cuma ibu nampak daripada tepi ada muka. Lepas tu dia macam ni, dia macam ni. Dia tak pandang ke sini, dia tak pandang ke ibu macam ni. Dia macam ni, dia pandang ke depan tapi dia macam ni. Lepas tu otak ibu ni punyalah ibu, sebab ibu tengah bercakap dengan ayah masa tu. Jadi ibu tak ada fikir pasal aku takut hantu ke apa, tak ada. Ibu cuma cakap dengan ayah masa tu dalam telefon, bang, orang ni nak pergi sembahyang ke? Kenapa dia berhenti kat depan ikan ni? Kenapa dia berhenti kat depan ni kan? Cakap tu. Lepas tu ayah cakap, agaknya dia nak pergi cari anak dia ke apa ke macam tu lah. Biarlah dia, cakap tu kan. Lepas tu dia tunggu kat situ tu, lama dia tunggu kan. Lepas tu ibu macam, kenapa dia tak pergi-pergi? Lepas tu agaknya dia tengok ibu tak kisahkan dia, dia pun jalan. Dia jalannya pula lembut. Dia pakai telekong. Dia jalan macam tu, jalan kan. Lepas tu yang kelakarnya, takkanlah kau tak terfikir kan orang tu pakai telekong pada atas bawah kaki menyeret macam tu. Takkanlah kau tak terfikir tu hantu. Yalah, sebab ibu cakap ibu tengah telefon ayah, jadi otak ibu tak fikir takut, ibu fikir orang macam tu. Lepas tu ibu sambil borak dengan ayah tu, ibu nampak dia jalan tapi dia taklah ikut laluan yang betul. Dia masuk bawah pokok.
bawah pokok kelapa gading. Bawah pokok kelapa gading tu dekat dengan longkang. Tapi longkang tu ada macam longkang besar juga. Kalau lalu mesti kena ada titi. Kalau tak ada titi memang jatuh dalam longkang tu. Lepas tu ada satu pokok pagar. Pokok pagar tu pun memang bertutup habis. Orang tak boleh lalu. Sebab pokok tu jenis ranting kasar-kasar tu. Bukan pokok ara. Itu ada satu pokok tu, Atuk tanam pokok tu. Kalau dia berbunga, bunganya merah, ada macam sekuntum-sekuntum cantik dia. Kalau cabut boleh sedut, ada madu. Pokok tu ibu tak tahu namanya pokok apa. Diorang panggil tu pokok pagar lah senang cerita. Kalau ada bunga tu kalau ibu dulu suka cabut, lepas tu sedut, boleh makan bunganya, ada madu. Lebah pun suka makan kat situ, macam tu lah. Jadi pokok tu keras. Kalau dia dah macam jadi macam pokok pagar, dia keras, orang tak boleh lepas. Kan kita kena lalu tempat lain lah macam tu. Tapi yang peliknya, orang yang pakai telekong tadi tu, dia boleh lalu kat bawah pokok kelapa gading tu. Lepas tu dia boleh lepas pagar pokok tu. Lepas tu depan tu ada longkang. Longkang tu sepatutnya tak boleh lalu, tapi dia boleh lepas longkang, naik dekat atas jalan raya. Lepas tu kebetulan ada bas lalu. Ibu tengok, Habib, Mam, bas. Takut orang tu kena langgar. Ibu panik lah. Sekali bila bas tu lalu, laju gila sebab dekat depan rumah ibu tu ada selekut es. Bas tu lalu punyalah laju, dia langgarnya orang telekong tu tau. Push, ibu buat, bang, orang tu kena langgar. Sekali bila bas tu lepas, kan bas tu panjang. Bila bas tu lepas, bunyi yang kuat kan. Zaman tu tahun 9, ibu tunang ayah tahun 93. Umur ibu masa tu 20. Bas tu punya laju. Agaknya bas tu pun nampak kot. Tu yang dia laju. Macam bunyi bas kan. Ibu tengok yang perempuan telekong tadi tu dah lepas jalan, siap lintas sungai besar pula. Selamat. Boleh melintas, boleh lepas pergi kat rumah jiran longkang sebelah sana. Dah ibu tengok dah kenapa dia boleh lepas bas. Lepas tu boleh lintas longkang besar pula, tembus pula ke sana. Lepas tu barulah ibu terfikir, ya Allah, hantu. Macam tu lah. Kelang kabut lah ibu tutup tingkap. Kan. Lepas tu ibu terus cakap dengan nenek. Masa arwah nenek ada lagi kan masa tu. Kenapa? Itulah bercakap lagi kat telefon tu. Hantu lalu pun sampai tak perasan. Macam tu lah. Lepas tu itulah ceritanya. Maknanya itulah depan mata ibu. Nasib baik dia tak tengok ibu. Dia cuma macam ni. Agaknya dia pun pelik. Kenapa lah manusia ni tak takut dengan aku. Itulah ceritanya. Itu kisah macam jealous dia pun nak OTP juga. Itulah. Laju-laju nak OTP. Dia fikir agaknya orang ni cakap dengan siapa, dia pun nak tumpang dengar ke apa. Itu je lah ceritanya setakat ni. 3 cerita. Ada banyak lagi tapi cerita ni je. Untuk episod ni je lah. Okay, so itu cerita 3 kisah misteri, horror, seram, hantu daripada my mum untuk kali ni, untuk kisah bersama ibu. Okay, yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada kami sendiri. So jangan lupa tekan button subscribe dan button loceng tu untuk lebih lagi kisah-kisah menarik selepas ni. Take a peek, wujudnya memanggil curiga.